don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Pek Mek Anwar Ibrahim di Konvensyen Kerajaan Perpaduan Negeri Perak. Sebelum saya baca sedikit dekat macam ini ni. Makin ramai MP berbangkang hilang percaya pada parti sendiri. Anwar, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar percaya lebih ramai ahli parlimen pembangkang akan menyokong kerajaan perpaduan kerana hilang keinginan terhadap parti mereka apabila perubahan kerajaan yang dijanjikan tidak berlaku. Okey tuan-tuan, mari kita dengar ucapan daripada Pek Mek Anwar Ibrahim. Dia akhirnya kita komen macam biasa. Dan kita juga bernasib baik kerana rakan kita di Sarawak JPS merupakan rakan yang sangat setia dan komited untuk menjalin hubungan dan membina kekuatan. Sejak mereka bersama dengan kerajaan perpaduan, semua usaha dan langkah-langkah yang banyak itu bukan saja ditolak oleh pimpinan PH dan UMNO, tapi juga ditolak tegas oleh pimpinan JPS di Sarawak. GRS dan rakan-rakan sekutu di Sabah ikut tren yang sama, dan saya yakin dalam perbincangan saya dengan Datuk Seri Zahid, dengan pimpinan dan jemaah menteri, kita tidak pernah anggap ini sebagai suatu masalah. Cuma diwar-warkan dengan persepsi untuk melemahkan. Kerana apalagi harapan dan kekuatan pembangkang selain memberikan harapan agar akan berlakunya perubahan. Sebaik saja terhakis harapan ini, orang-orang yang dijanji, orang-orang dan ahli-ahli parlimen yang yakin bahawa perubahan akan berlaku, bila tidak berlaku, maka seorang demi seorang akan meninggalkan parti mereka. Dan dengan penegasan Kebahdulian Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong malam tadi, menasihat pimpinan politik untuk terima kenyataan perpaduan mesti wujud dan harus kekal, dan sebaiknya parti-parti politik menumpukan perhatian, menjamin kestabilan, memacu pertumbuhan, menyelenggara negara dan menyelamatkan rakyat, dan biar bicara dan merancang perubahan setelah genap 5 tahun. Itu kenyataan terkini dari Yang di-Pertuan Agong malam tadi. Dan saya percaya bahawa Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor yang akan menjadi Yang di-Pertuan Agong mulai 31 bulan ini bukan saja akan menegaskan, tetapi diyakini umum akan pertahankan semangat yang sama. Maknanya kerajaan perpaduan madani ini harus tumpu sepenuhnya ke arah membangunkan negara, memacu pertumbuhan, dan kita punya minimum 4 tahun untuk membuktikan keupayaan kita, insya-Allah. Dan sementara itu, saya percaya dari tanda-tanda yang boleh diyakini. Ramai lagi ahli-ahli parlimen yang akan terhakis keyakinan mereka. Dan janji palsu ini dilakukan oleh Perikatan Nasional. Kerana apa isu ini dibangkitkan? Kerana tujuan dan matlamat tebuk atap, walaupun saya dah jawab, atap ini bukan atap rembia, atap konkrit. Dia coba gagal di Malaysia, dia berpindah ke Dubai dan London. Dia lupa bahawa di Dubai dan di London itu konkritnya itu jauh lebih tebal. Jadi isunya, isu apa? Mereka menggunakan sentimen kaum. Seolah-olah kita meninggalkan asas utama pembentukan negara ini yang termaktub dalam perlembagaan. Saya berulang kali tegaskan di depan teman-teman saya, termasuk pimpinan DAP yang ada. Malah suara pimpinan DAP tidak pernah berganjak dari prinsip mempertahankan semangat perlembagaan negara tercinta.
Jadi saya tidak faham mengapa ini dijadikan. Kalau satu-satunya saya bincang dengan saudara Syarani, satu-satunya isu ini gembar-gemborkan di kampung untuk menyerang UMNO, tentunya Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, ialah kerana DAP akan merosakkan dan menggadai prinsip dan kepentingan Melayu. Itu saja modal mereka. Dan orang-orang sebahagian daripada kita mudah sekali terpedaya. Saudara, Melayu majoriti, pimpinan utamanya Melayu. Dasar Bumi Putra tidak pernah kita robohkan. Kita tetap pertahankan kenyataan bahawa majoriti di Malaysia ini masih Melayu. Majoriti yang miskin juga yang Melayu. Sebahagian besar yang menyebabkan rosaknya kepentingan Melayu ini adalah pemimpin-pemimpin Melayu yang rakus dan rasuah dan menggadaikan prinsip orang Melayu. Sebab itu dalam beberapa tindakan saya tidak tolak ansur. Kalau kamu itu perasuah besar, sama ada Melayu atau Cina atau India atau Dayak atau Iban, waspada, kita ambil tindakan setegas dan sekeras mungkin. Apa guna kita menjadi pemerintah? Diberikan mandat untuk menyelamatkan negara. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari kerakusan. Menyelamatkan dari sikap tamak haloba. Masuk politik semata-mata untuk memperoleh habuan. Cara yang haram. Dan mengondol bukan sedikit. Ada yang mengatakan Anwar cukup. Kami tidak mau dengar lagi isu rasuah dan tata kelola. Aneh. Masuk politik, mau jadi pemimpin politik, tapi takut bicara soal governance and corruption. Ada penyakit ini. Orang masuk politik ini untuk membersihkan sistem. Kalau ada anak muda yang tuntut, oh kami mau pimpinan sekarang lebih tegas menolak rasuah dan penyelewengan, saya salute. Kerana mana-mana negara dalam sejarah pasang surut mesti terima kenyataan bahawa negara itu mungkin luntur dan terhakis apabila idealisme dan nilai dan moralnya terhakis, apabila mula mengambil sikap yang permisif dan kompromi atau toleran terhadap penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Baru-baru ini Malaysia terdedah dengan apa yang dibicarakan sebagai rasuah profil tinggi. Kerana selama bertahun-tahun, dan saya tidak nafikan, sebahagian daripada teman-teman saya dalam Pakatan Harapan juga terheret dengan naratif bahawa kleptokrat itu hanya satu orang. Yang lain itu seolah-olah bersih. Termasuk yang menyakau puluhan bilion ringgit. Padahal saudara, kleptokrasi itu a sistem yang membolehkan pimpinan atau leadership menyakau tanpa soal. Menggondol kekayaan selama puluhan tahun dan tidak ada jentera yang boleh menghadapinya. Tidak ada yang berani menyiasat kerana tidak ada tekad politik. Sebab itu, saya tidak campur dalam urusan satu persatu. Ahli-ahli jemaah menteri, TPM, ahli-ahli menteri tahu. Kita tidak campur satu persatu, kamu siasat si A atau siasat si B atau rampas harta si A atau si B. Arahan kita itu menyeluruh. Siapa sahaja yang dikesan memunggah kekayaan cara haram, menggondol kekayaan berbilion, dahulu apalagi sekarang, tanggungjawab badan penguat kuasaan mestilah bertindak dengan tegas dan berani, dan kita akan pertahankan mereka. Dan ini sesuatu yang berlaku. Saya tidak heran ada NGO, ada cendekiawan, ada kelompok yang anggap mereka itu memang pro hak kebebasan dan sebagainya, yang dikenali sebagai
pejuang reformasi, pejuang gerakan anti rasuah, tapi sekonyong-konyong mempertahankan cara terang atau cara halus gulungan perasuah besar ini. Saudara, bagaimana lagi boleh kita selamatkan negara ini? Apa artinya perpaduan dengan kekuatan yang kita bina? Apa artinya kalau tidak kita menggunakan kuasa ini, hentikan amalan lalu? Negara ini percayalah kaya. Negara ini tidak sepatutnya berdepan dengan permasalahan ekonomi serumit sekarang. Hutang 1.1 campur contingency liability, iaitu government guarantee, mencecah hampir 1.5 triliun. Ya. Orang boleh katakan, mengapa bicara soal lama? Ya saudara, itu bicara soal lama kerana yang sekarang harus bayar. Kalau sudah mau selesaikan dengan bayar segala hutang, piutang itu, tidak mempedulikan dan terus pinjam, maka tidak ada lagi keyakinan pada sistem ekonomi kita. Ini menuntut kita mengurus ekonomi secara bertanggungjawab dan responsible economic policy and management. Not necessarily popular. Tapi kita kena ambil tindakan. Kita tak boleh korbankan pendidikan, kesihatan, perasaan asas rakyat yang miskin, yang saya sebut menoktahkan kemiskinan, baiki tandas-tandas sekolah. Dan tahun ini kita tumpu baiki perubahan rakyat yang dikendalikan oleh Pak Menteri di sini, baiki rumah-rumah polis dan tentera, rumah-rumah penjawat awam yang keadaannya sangat daif, tidak sesuai diduduki oleh mana-mana orang. Ini yang harus kita kerjakan. Dan kebetulan majoritinya Melayu. Tetapi kita tidak jadikan ini sebagai agenda Melayu semata-mata. Agenda Malaysia, agenda rakyat. Seperti mana baiki tandas. 8,600 lebih sekolah-sekolah yang punya tandas yang sangat buruk dan daif untuk anak-anak dan cucu kita belajar. Di negara yang begini hebat, tetapi tandasnya itu tidak boleh digunakan oleh anak-anak kita. Sekolah mana? Majoriti sekolah kebangsaan. Sebahagian kecil sekolah Cina dan banyak juga sekolah-sekolah Tamil. Dan kita selesaikan semua. Pendekatan kita bukan pendekatan kaum, tetapi majoriti memperoleh manfaat ada orang Melayu. Bulan depan, buah pengusi Datuk Seri Zahid, pengusi induk Kongres Ekonomi Bumiputera, dia telah mengumpulkan kekuatan dari kerajaan, dari JLC, dari swasta, dan saya minta supaya diundang juga menteri-menteri bukan Melayu. Untuk apa? Untuk menganjurkan Kongres Ekonomi Bumiputera. Saya mau dengan Malaysia baru ini, Malaysia Madani, masalah Tamil, masalah India, masalah kita, masalah Cina, masalah kita, masalah Iban dan Dayak, masalah kita. Dan masalah Bumiputera itu juga masalah Bumiputera dan masalah Cina dan India di Malaysia. Mesti tangani dengan bijaksana dan mesti jadikan agenda ini agenda bersama dengan menekankan beberapa pendekatan baru. Mesti ada agenda membantu Bumiputera berkesan, dan satu yang agak aspek yang ada kelainan yang unik. Kongres ini Kongres Bumiputera. Kongres ini akan menilai proyek-proyek yang dijalankan, memperkenalkan beberapa program baru dengan pendekatan baru. Tapi Kongres ini juga akan mengenal pasti beberapa aspek masalah yang dihadapi oleh bukan Bumiputera, orang Cina, terutamanya orang India di Malaysia. Saudara, ini pendekatan baru dan kita dalam Barisan Nasional, UMNO terutamanya, Pakatan Harapan, termasuk Keadilan dan Amanah, mesti berani berdepan dengan masalah ini, bahawa penyelesaian ini akan jauh lebih baik daripada kongres sebelumnya. Okey tuan-tuan,
Saya baca detail sedikit. Anwar berkata mereka hanya dijanjikan dengan janji-janji palsu dengan pelbagai langkah tebuk atap yang nyata tidak menjadi kenyataan dan memainkan persepsi negatif termasuk isu-isu perkauman. Mereka diberi harapan walaupun saya katakan atap ini bukan atap rimbia tetapi atap konkrit. Mereka berpindah dari Dubai ke London dan mereka lupa atap konkrit jauh lebih tebal. Okey dan tuan, kita pun tahu 2-3 hari lepas apa MP daripada Tanjung Karang memberi sokongan kepada PMA Anwar Ibrahim. Itulah dia orang yang makin tak cukup jumlah. Okey, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.